Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera yang berusaha semua guru, penolong kanan SK Cerana Putih, guru-guru, seterusnya AKP dan ibu bapa serta penjaga murid SK Cerana Putih sekalian. Salam SK Cerana Putih, salam pendidikan berkualiti, insan terdidik negara sejahtera. Salam Melaka maju jaya, rakyat bahagia, menggamit dunia. #JPN Melaka jenama kerajaan nombor 1. Syukur Alhamdulillah pada hari ini kita dapat bersama-sama di dalam satu libat urus pembukaan sekolah yang akan dibuka pada 18 Oktober 2021 bermula dengan murid prasekolah. Untuk makluman semua, pembukaan sekolah adalah seperti yang dipaparkan. Penjadualan hadir semula bersemuka ke sekolah adalah pada 4 Oktober 2021, baru-baru ini, minggu pertama. Hanyalah murid pendidikan khas, iaitu sekolah yang ada pendidikan khas sahaja. Manakala pada 18 Oktober 2021 Isnin, murid-murid prasekolah SK Cerana Putih akan bersekolah. Mari kita bersama-sama melihat slide seterusnya tentang pembukaan sekolah secara berperingkat mengikut fasa Pelan Pemulihan Negara bermula 3 Oktober 2021. Mengikut Menteri Pendidikan, pembukaan semula sekolah adalah mengikut fasa Pelan Pemulihan Negara. Kehadiran murid ditetapkan pada kadar 50% daripada enrolment. Maksudnya 50% daripada jumlah keseluruhan murid termasuk murid prasekolah mengikut penggiliran minggu. Namun ada beberapa kelas yang akan hadir 100% tanpa penggiliran. Dan yang ketiga adalah penambahbaikan SOP sedia ada. Bilangan murid di dalam kelas, contoh 36 orang murid akan dibahagikan kepada dua kumpulan, iaitu minggu pertama, murid kumpulan A akan belajar secara bersemuka, manakala murid kumpulan B akan belajar secara PDPR di rumah. Minggu berikutnya, minggu kedua, kumpulan B pula akan bersemuka ke sekolah dan murid A pula bergiliran belajar di rumah. Minggu ketiga berikutnya, kumpulan A akan datang semula ke sekolah dan murid kumpulan B akan belajar di rumah. Begitulah yang seterusnya. Murid yang belajar tanpa penggiliran adalah murid MBK di SMKPK, ini ialah murid berkeperluan khas, murid tingkatan 6 semester 2, murid di sekolah asrama sepenuhnya, murid kelas peperiksaan antarabangsa, murid prasekolah, tadika swasta dan pusat perkembangan minda 4 hingga 6 tahun akan belajar secara bersemuka sepenuhnya 100% dan juga sekolah kurang murid yang kurang daripada 150 orang akan berlaku tanpa penggiliran. Maka SK Cerana Putih mempunyai murid prasekolah. Pada 18 Oktober ini, murid-murid ini akan belajar secara bersemuka dengan jumlah 100% kehadiran. Dimohon semua ibu bapa peka dengan makluman ini. Melaka sekarang berada di fasa 3. Sekolah rendah akan bersekolah sama seperti fasa 2, iaitu murid prasekolah atau tadika swasta hadir tanpa penggiliran. Manakala murid sekolah menengah yang berada di fasa 3 juga sama seperti fasa 2 yang seperti yang saya maklumkan tadi. Pembukaan sekolah dan institusi pendidikan di bawah KPM di lokasi travel bubble. Jika Melaka telah masuk ke fasa travel bubble, maka perubahan fasa dan juga perubahan sekolah juga akan mengikut fasa 4 PPN. Perubahan fasa. Jika sesebuah negeri beralih ke fasa seterusnya, pengoperasian sekolah atau institusi pendidikan KPM
Mengikut ketetapan fasa baharu akan dilaksanakan selepas 2 minggu daripada tarikh peralihan ke fasa tersebut. Ini bermakna Melaka telah masuk ke fasa 4. Pada 1 November 2021, murid-murid tahap 1 iaitu murid tahun 1, 2 dan 3 akan mula belajar secara bersemuka dan secara penggiliran. Minggu berikutnya iaitu pada 8 November 2021, murid tahap 2 juga akan belajar bersemuka secara penggiliran. Apakah maksud penggiliran? Nanti akan diterangkan pada slide seterusnya. Pelanjutan sesi persekolahan 2021 akan dilanjutkan sehingga ke sesi 2022. Contohnya, tahun 1 pada tahun ini akan kekal di kelas tahun 1 sehingga Mac 2022. Sesi baharu pada tahun 2022 akan dibuka pada April 2022. Diharapkan ibu bapa faham tarikh persekolahan akan dilanjutkan ke tahun hadapan. Bagi kehadiran murid pula adalah seperti berikut. Kehadiran dihadkan kepada 50% enrolment kelas, kehadiran ke kelas secara penggiliran minggu. Jadual penggiliran akan ditetapkan oleh guru kelas nanti. Penambahbaikan SOP, pemakaian pelitup muka diwajibkan. Murid bergejala tidak dibenarkan ke sekolah. Pastikan anak anda sihat sebelum ke sekolah. Memastikan pengudaraan yang baik di dalam kelas. Kami pihak sekolah telah bersedia membersihkan serta memberikan pengudaraan yang baik di dalam kelas. Pintu dan tingkap akan dibuka sepanjang masa. Membuat ujian kendiri COVID-19 sekiranya murid bergejala di sekolah. Ini adalah bagi murid yang tidak sihat semasa berada di sekolah. Pihak sekolah akan meminta kebenaran ibu bapa mengisi satu borang iaitu untuk meminta kebenaran menjalankan ujian kendiri ini. Semoga ibu bapa dapat memberikan dan memulangkan surat tersebut kepada sekolah. Kelonggaran peraturan, murid dibenarkan memakai pakaian yang sesuai dan kemas serta sopan sekiranya seragam yang ada tidak lagi sesuai untuk dipakai. Ketidakhadiran murid dengan surat pemakluman ibu bapa tidak dianggap sebagai satu kesalahan disiplin. Harap ibu bapa dan penjaga dapat memaklumkan lebih awal jika anak tidak datang ke sekolah. Pengawalan dan penyuraian murid atau pelajar di pintu pagar sekolah. SK Celana Putih telah memilih model 1 iaitu ruang menunggu di dalam kawasan sekolah. Murid-murid akan menunggu di bangku yang telah disediakan. Diharapkan ibu bapa dan penjaga akan mengambil murid menepati waktu balik iaitu seperti yang telah ditetapkan di dalam jadual waktu sekolah. Untuk keselamatan dan kesihatan murid, guru dan warga sekolah, pelitup muka perlu dipakai pada setiap masa. Pelitup muka berganda digalakkan. Penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter pada setiap masa. Kekalkan penjarakan dan ingatkan selalu kepada anak-anak supaya sentiasa duduk di kerusi dan meja sendiri dan jangan berpeluk-peluk dengan rakan di sebelah. Mencuci tangan dengan air dan sabun yang telah disediakan oleh pihak sekolah. Jika tuan-puan membekalkan anak-anak dengan hand sanitizer, pesan pada mereka supaya menggunakan selepas memegang permukaan meja dan juga peralatan yang lain. Pensanitasi tangan boleh digunakan jika tiada air dan sabun. Pihak sekolah juga akan menyediakan di tempat-tempat tertentu untuk kegunaan murid-murid. Saringan kesihatan dilaksanakan setiap hari di pintu masuk. Suhu 37.5 darjah Celsius dan bergejala tidak dibenarkan masuk. Diharapkan tuan-puan
Sebelum beredar, pastikan anak-anak berada pada suhu yang ditetapkan. Kawasan sekolah sentiasa bersih dan selamat untuk digunakan. Kawasan sekolah juga akan disanitasi dengan lebih kerap. Penggunaan pelindung muka atau visor digalakkan jika mampu. Pihak sekolah tidak menyediakan pelindung muka ini. Pintu dan tingkap akan sentiasa dibuka. Langsir juga telah dibuka supaya tidak menghalang aliran udara. Penggunaan kipas digalakkan untuk tujuan pengaliran udara. Penyaman udara boleh digunakan termasuk di bilik-bilik khas yang memerlukan penggunaan penyaman udara dengan mengekalkan suhu 23 darjah Celsius hingga 26 darjah Celsius sahaja. Penggunaan penapis udara mudah alih digalakkan di sekolah. Kekerapan penggunaan bilik-bilik khas untuk tujuan PDP dibenarkan pada tahap minimum. Maksudnya, murid-murid akan menggunakan bilik khas jika perlu sahaja. Memastikan perbaidani, tikar dan sketing meja tidak digunakan di semua bilik PDP. Untuk makluman tuan-puan, kami pihak sekolah telah membuka semua permaidani, tikar, sketing dan juga langsir di sekolah bagi tidak menyebarkan COVID-19. Tandakan penjarakan fizikal di lokasi yang bersesuaian dalam kawasan sekolah. Untuk makluman semua, penutupan sekolah adalah berdasarkan nasihat dan arahan PKD bagi kes positif sahaja. Ujian kendiri COVID-19, murid sekolah KPM, murid atau pelajar harian. Ujian kendiri COVID-19 kepada murid atau pelajar harian dilaksanakan hanya kepada murid yang bergejala semasa berada di sekolah, seperti yang telah saya maklumkan tadi. Pihak sekolah perlu melupuskan kit ujian kendiri COVID-19 yang telah digunakan mengikut garis panduan pengurusan penggunaan kit ujian kendiri COVID-19 yang telah ditetapkan. Tindakan susulan selepas ujian kendiri dilaksanakan jika keputusannya positif. Pertama, menempatkan murid di dalam bilik isolasi yang telah disediakan oleh pihak sekolah. Memaklumkan kepada PKC. Tindakan selanjutnya berdasarkan nasihat PKD. Yang ketiga, memaklumkan kepada ibu bapa atau penjaga murid. Ibu bapa penjaga perlu menghantar anak yang positif COVID-19 ke fasiliti kesihatan berhampiran bagi penilaian kesihatan. Murid asrama akan diuruskan oleh pihak sekolah. Murid atau pelajar yang telah tamat tempoh kuarantin dan disahkan bebas daripada jangkitan COVID-19 boleh hadir semula ke sekolah. Tindakan susulan selepas ujian kendiri dilaksanakan. Keputusan negatif. Memaklumkan kepada ibu bapa atau penjaga untuk menjemput anak pulang ke rumah jika bergejala. Mohon ibu bapa jika anak bergejala, kuarantinkan di rumah dan belajar secara PDPR. Keputusan invalid maksudnya tidak sah. Mengulangi ujian saringan daripada awal di PRC yang berdekatan. Pengoperasian kantin. Semua pekerja kantin perlu mendapat vaksin lengkap. Untuk makluman semua, pekerja kantin di sekolah SK Cerana Putih telah lengkap 2 dos vaksin. Mematuhi SOP yang dikeluarkan MKN dari semasa ke semasa, murid atau pelajar makan dan minum dalam bilik PDP semasa rehat dengan seliaan guru. Ini adalah seperti biasa ya tuan-puan. Murid atau pelajar dalam kelas yang menggunakan penyaman udara perlu makan di ruang terbuka dengan seliaan guru juga. Berikut adalah senarai nama murid-murid yang akan belajar secara bersemuka dan mengikut penggiliran dari tahun 1 hingga tahun 6. Ibu bapa boleh merujuk senarai nama ini ataupun yang akan diberikan di dalam grup
WhatsApp kelas masing-masing. Anak-anak murid juga akan dibekalkan dengan tarikh penggiliran hadir ke sekolah melalui kad nama yang akan dibekalkan oleh pihak sekolah. Manual pengoperasian pengajaran dan pembelajaran secara penggiliran. Sekolah akan dibuka secara berperingkat mengikut fasa Pelan Pemilihan Negara mulai 3 Oktober. Murid akan hadir secara bergilir mengikut minggu. Ini adalah seperti paparan yang ditunjukkan sekarang ini. Pengoperasian kehadiran murid secara penggiliran 50% berdasarkan enrolment. Minggu 1, murid kumpulan A akan PDP di sekolah secara bersemuka dan murid kumpulan B akan belajar secara PDPR secara kendiri di rumah. Minggu kedua, minggu genap, murid kumpulan A akan belajar secara PDPR di rumah, manakala murid kumpulan B akan hadir ke sekolah belajar secara bersemuka. Begitulah seterusnya, penggiliran akan mengikut minggu genap dan ganjil. Pihak sekolah akan memaklumkan dari semasa ke semasa di dalam grup WhatsApp kelas masing-masing. Slide seterusnya menunjukkan contoh kaedah pembahagian murid di dalam kelas. Ini adalah bagi kelas tingkatan 5 sebagai contoh. 42 orang murid akan dibahagikan kepada dua kumpulan A dan kumpulan B. Murid kumpulan A akan berada di sekolah dan belajar secara bersemuka. Murid kumpulan B akan belajar secara kendiri di rumah iaitu PDPR. Minggu kedua berikutnya 21 orang murid kumpulan A akan belajar secara kendiri di rumah PDPR dan giliran untuk kumpulan B belajar secara bersemuka PDP di sekolah. Kaedah pembelajaran ini adalah sebagai contoh. Minggu 1, murid kumpulan A akan belajar bersemuka di sekolah iaitu pembelajaran pemulihan pengukuhan topik S plus T. Maksudnya mereka akan belajar 2 topik sekaligus pada minggu pertama. Murid kumpulan B pula di rumah secara PDPR akan membuat persediaan pembelajaran 2 topik ini, topik S dan T, belajar sendiri di rumah. Apabila minggu kedua, murid kumpulan A akan belajar secara PDPR di rumah, mereka akan membuat latihan atau tugasan topik S dan T dan bersedia pula dengan pembelajaran baharu iaitu belajar sendiri topik U dan V. Murid kumpulan B yang telah hadir di sekolah pada minggu kedua akan belajar secara bersemuka iaitu pembelajaran pemulihan pengukuhan topik yang dia belajar sendiri minggu lepas di rumah iaitu topik S plus T. Minggu ketiga, murid kumpulan A akan hadir semula ke sekolah. Mereka akan belajar secara bersemuka iaitu pembelajaran pemulihan pengukuhan topik U plus V yang telah mereka belajar sendiri di rumah semasa minggu lepas. Manakala murid kumpulan B pula akan membuat latihan PDPR dan tugasan topik S dan T di rumah dan bersedia pula menghadapi topik baharu U dan V. Pembelajaran secara ini akan berterusan sehingga minggu berikutnya. 2 atau lebih topik yang bersesuaian boleh digabungkan dalam tempoh 2 minggu pembelajaran untuk memastikan kandungan kurikulum dapat diselesaikan. Pihak ibu bapa dan penjaga diharapkan dapat memerhatikan dan membimbing murid-murid yang belajar secara PDPR di rumah dan bersedia dengan latihan yang diberikan. Tanggungjawab. Tanggungjawab murid adalah hadir bergilir-gilir secara mingguan dan mengikut jadual waktu yang disediakan, mendapatkan bahan, tugasan dan penjelasan daripada guru semasa pembelajaran bersemuka dan belajarlah sendiri di rumah
secara PDPR. Merancang masa belajar untuk menyelesaikan tugasan yang diberikan oleh guru, bukan membuang masa dengan perkara yang tidak berfaedah. Murid-murid hendaklah menyelesaikan tugasan yang diberikan oleh guru. Membuat persediaan untuk sesi PDP bersemuka di sekolah pada minggu berikutnya. Tanggungjawab ibu bapa dan penjaga pula adalah memastikan anak atau anak jagaan tuan-puan hadir ke sekolah mengikut jadual penggiliran yang telah disediakan oleh pihak sekolah. Memastikan anak atau anak jagaan tuan-puan melaksanakan tugasan atau aktiviti PDPR secara sendiri yang disediakan oleh guru. Membantu anak atau anak jagaan tuan-puan mendapatkan maklumat berkaitan dengan sesi PDPR. Berkomunikasilah dengan guru selalu dari semasa ke semasa untuk mendapatkan maklumat pembelajaran anak-anak tuan-tuan dan puan-puan. Menyokong pembelajaran anak-anak dengan memberi bimbingan dan motivasi, memberi kerjasama yang berterusan terhadap aktiviti yang dilaksanakan oleh pihak sekolah. KPM komited melakukan yang terbaik. Datuk Dr. Aziz Jidin, Menteri Kanan Pendidikan. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, saya mohon mengambil maklum segala perkara baharu dalam garis panduan pengurusan dan pengoperasian buka sekolah 3.0 ini, iaitu yang pertamanya adalah vaksinasi, yang keduanya ujian kit kendiri COVID-19, yang ketiganya keselamatan warga sekolah, yang keempat adalah pengurusan pembukaan sekolah. Diharapkan semua ibu bapa juga perlu tahu bahawa semua guru dan AKP dan juga pekerja sekolah, sama ada pekerja kantin, pekerja pembersihan dan juga pengawal keselamatan telah mengambil vaksin 2 dos dan mereka pun bersedia bersama-sama untuk pembukaan sekolah pada kali ini. Pihak sekolah akan mengambil tindakan yang sewajarnya bagi warga sekolah dan juga bagi murid yang bergejala. Murid dan pelajar akan diasingkan di bilik isolasi dan menghubungi ibu bapa dan penjaga. Sekolah akan menjalankan ujian kendiri. Jika positif, kami akan menghubungi ibu bapa dan penjaga dan PKD bagi tindakan seterusnya. Jika negatif, kami akan juga menghubungi ibu bapa dan penjaga untuk membawa murid dan pelajar pulang untuk dikuarantinkan. Bagi guru-guru dan AKP, pihak sekolah telah memaklumkan bahawa mereka terus ke fasiliti kesihatan untuk jalani ujian pengesahan, memaklumkan keputusan ujian kepada pihak sekolah. Guru atau individu yang mengurus perlu memakai pelitup muka serta memakai sarung tangan pakai buang, menjaga penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter dan kerap mencuci tangan dengan air dan sabun atau pensanitasi tangan. Untuk yang terakhir adalah program imunisasi COVID-19 kanak-kanak 12 hingga 17 tahun. Murid-murid yang telah cukup umur bagi SK Cerana Putih telah divaksinkan pada 6 Oktober 2021. Matlamat vaksinasi remaja sekolah adalah bagi melindungi kanak-kanak dari penyakit teruk dan kematian akibat jangkitan COVID-19, membolehkan sekolah dibuka dan beroperasi dengan selamat, mengurangkan risiko penularan jangkitan kepada murid yang tidak layak menerima vaksin atas sebab kesihatan dalam institusi pendidikan, dan yang terakhir objektifnya adalah meningkatkan liputan vaksinasi COVID-19 dalam populasi Malaysia bagi meningkatkan imuniti kelompok. Bagi maklumat vaksin pula adalah anak-anak kita akan menerima vaksin Comirnaty keluaran Pfizer-BioNTech telah mendapat pendaftaran bersyarat bagi digunakan untuk murid berumur 12 tahun dan ke atas oleh NPRA. FDA telah meluluskan pendaftaran penuh Comirnaty bagi 16 tahun dan ke atas. 1 dos suntikan sebanyak 0.3 ml diberikan ke dalam otot bahu. Sebanyak 2 dos vaksin dengan sela sekurang-kurangnya 21 hari antara dos. Diharapkan tuan-tuan dan puan-puan memastikan anak-anak di sekeliling kita yang telah cukup umur 12 tahun dan ke atas telah menerima vaksin ini. Jika yang belum,
diharapkan pergilah ke pusat vaksin untuk menerima dos suntikan. Yang belum cukup umur diharapkan bersabar dan menunggulah giliran anda. Sekian sahaja penerangan daripada saya, Guru Besar SK Cerana Putih. Sekian, terima kasih.